Jadi masing-masing boleh chat, boleh respon. Masing-masing dah ready dah belum? Cikgu nak mulakan kelas dah ni. Nak dengar suara. Kalau dah ready cakap ready cikgu. Oh, boy semua chat. Okey, jadi kita akan teruskan dah kelas kita pada hari ni Okey, Izzatul Hasya ada ke kat situ? Ada. Izzatul rasa algebra ni apa algebra ni sebenarnya Izzatul? Algebra dia mahu kepada nombor-nombor yang lebih mendalam. Okey, bagus. Satu definisi yang pertama. Muiz rasa algebra ni apa Muiz? Algebra tu kan nak cari apa macam XY tu macam perwakilan sebuah nombor macam tu. Okey, terbaik. Muaz ada. Tadi cikgu tanya Muiz, sekarang cikgu nak tanya Muaz. Muaz, algebra ni apa sebenarnya? Apa yang Muaz faham tentang algebra ni Muaz? Tak tahu. Kalau Mak Muaz senyum tak tahu lah tu. Okey, Naufal, apa yang algebra faham? Naufal faham tentang algebra ni? Alia Adlini. Alia rasa apa yang Alia faham tentang algebra ni? Tak tahu geling. Okey, jadi kita sekejap cikgu, suara tak dengar. Suara cikgu dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu akan terangkan. Hari ni kita nak belajar algebra. Kenapa cikgu nak tanya kamu semua ni? Kenapa cikgu nak tanya tahu tak tentang benda tu? Okey, sebenarnya apa-apa yang kita belajar, matematik ke, sains ke, BM ke, BI ke, kita kena tahu dulu apa yang kita nak belajar. Sebab apa? Sebab kalau kita awal-awal lagi, kita dah nampak gambaran, kita senang masuk. Sebagai contoh, bila kamu main sesuatu game, tapi kamu dah tahu dah apa benda game tu bercakap tentang apa, kamu akan senang masuk, kamu akan senang main. Berbanding dengan kamu buka game, kamu tengah fikir, game ni pasal apa ni? Dia berbeza, dua orang yang berbeza. Siapa yang dah tahu game tu tentang apa, cara main dia macam mana, nak main dengan siapa, dia akan senang main game tu, dia akan power game tu cepat sikit. Berbanding dengan orang yang nak main game, tapi dia baru buka apps tu. Game ni macam ni. Kena buat macam ni. Dia tak ada rujukan lagi. Kenapa? Sebab cikgu selalu mewakilkan belajar ni ibarat main game. Siapa yang dapat skor paling tinggi, sebenarnya dia dekat level yang lagi tinggi. Siapa yang faham level 1, dia boleh pergi kat level 2. Level 2 boleh pergi dekat level 3. Level 3 boleh pergi dekat level 4. Jadi belajar cikgu suka wakilkan dia dalam game. Kamu pernah main game tak ni? Nak dengar suara sikit, pernah main game tak? Pernah. Okey, pernah. Algebra ni luas. Siapa faham algebra, dia power matematik. Jadi cikgu akan terangkan dulu kita punya checklist. Sebelum cikgu pergi kepada kita punya checklist, nampak tak skrin cikgu? Nampak? Okey, baik. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, kita nak faham tentang algebra. Cikgu akan buat beberapa checklist. Kamu akan dibahagikan kepada kelas hari ini dan kelas esok. Jadi checklist untuk kelas hari ini adalah yang pertama sekali, kamu boleh salin checklist ni sebab daripada checklist inilah cikgu akan ajar apa yang kamu kena faham. Okey, yang pertama adalah kita faham tentang integer. Integer tu apa? Nanti cikgu akan terangkan. Okey, yang kedua baru kita pergi kepada definition of algebra. Definition algebra. Nombor 2 ni penting. Yang ketiga, baru kita selesaikan linear equation. Linear equation. Tapi linear equation kita pergi kepada one step sahaja. One step. Kalau sempat, kita pergi kepada two step.
Sebab apa? Sebab bila kita nak faham algebra ni, kamu kena faham nombor dulu. Macam mana kamu nak faham huruf kalau kamu tak faham nombor? Lepas kamu dah faham huruf, linear equation ni dia ada nombor dan dia ada huruf. Okey, jelas ke? Ini sahaja yang kita nak belajar ni. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, jadi kita akan pergi kepada checklist yang pertama. Ini checklist pertama, checklist kedua, ini checklist ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Apa yang kita nak belajar? Cikgu masuk cikgu masuk. Kalau siapa-siapa yang sangkut, bagi tahu cikgu. Boleh ke Muiz? Boleh. Okay. Boleh tulis dekat chat juga kalau siapa-siapa ada masalah. Cikgu ada tunjuk chat dekat sini. Boleh bagi tahu cikgu kalau ada masalah Okey, cikgu nak mulakan. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit? Boleh. Alright. Okey. Yang pertama kita faham tentang integer. Cikgu bagi nota kena salin. Okey. Jadi kita faham dulu tentang integer. Kita faham tentang nombor. Okey, nombor ni ramai yang gagal. Walaupun dah form 5, dia gagal untuk faham apa yang bercakap tentang nombor. Nombor ni ada berapa pecahan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor ada berapa? Nombor ada berapa pecahan? Cikgu nak tanya kamu semua. Nombor ni ada berapa ya? 3. Siapa yang pandai? Nombor ni terpecah kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama apa? Nombor bulat. Nombor bulat. Terbaik. Yang kedua kita panggil nombor apa? Nombor pecahan. Yang ketiga kita panggil nombor apa? Nombor perpuluhan. Jadi yang integer ni apa? Integer ni adalah di bahagian nombor bulat. Dia dekat bahagian nombor bulat. Jadi kena fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Algebra dia boleh fokus kat semua nombor. Tetapi yang cikgu akan ajar adalah pada integer sahaja, iaitu berkaitan dengan nombor bulat. Boleh follow lagi? Cikgu? Nak dengar suara sikit. Boleh follow lagi? Okey, baik. Okey, jadi kita fokus kepada integer. Integer ni adalah untuk, senang cerita, nombor ni digunakan untuk mewakili sesuatu. Nak mewakilkan kepada sesuatu. Okey, jadi bila dia nak mewakilkan kepada sesuatu, dia ada nilai. Okey, kita ambil satu contoh. Cikgu suka pakai istilah duit, tapi ramai yang tak suka ke istilah duit ni. Okey, ada seseorang, nama dia Amin. Ada satu orang lagi, nama dia Zulaika. Okey, Zulaika. Ini cikgu nak mewakilkan sesuatu. Okey, jadi dalam poket Amin, kita bercakap tentang duit yang ada pada Amin dengan Zulaika. Dalam poket Amin, dia ada RM5. Dalam poket Zulaika, dia tiada duit. Datanglah orang yang ketiga. Nama orang yang ketiga ni Iman. Sebab dia kurang beriman sikit, kita bagi nama dia Iman. Iman ni, dia hutang. Dia hutang duit kita. Hutang RM5. Okey, jadi sekarang ni, cikgu nak tanya Amin, kalau Amin ni ada RM5, kita nak wakilkan, ingat, kita akan tulis dengan ada RM5. Tapi kalau Zulaika dia tak ada duit, kita nak tulis RM5 juga ke? RM kosong. Pandai. Okey, jadi Iman ni, dia hutang tau, dia tak ada duit, tapi dia hutang. Dia hutang. Adakah kita nak tulis dia RM5? Cikgu nak tanya kamu. Tak. Jadi kita nak buat macam mana? Negatif 5. Negatif 5. Jadi cikgu nak kamu faham 3 contoh yang cikgu buat dekat depan ni. Kalau sempat salin. Kalau tak sempat boleh tengok rakaman.
Orang pertama dia ada duit. Orang pertama dia ada duit. Orang kedua dia tak ada duit. Orang ketiga dia hutang RM5. Jadi maksud hutang ni apa? Maksudnya dia lagi bawah daripada orang tak ada duit. Jadi dekat sini kita akan ada satu nak mewakilkan sesuatu nilai. Paling penting kita kena tengok dia punya simbol. Kalau ada duit, kalau ada nilai, kita letak dia positif. Kalau dia kosong, kita tak ada nilai positif ke negatif ke tak ada. Tetapi bila dia hutang, kita letak dia negatif. Boleh faham ke analogi cikgu? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Cikgu bagi lagi satu analogi. Okey, sekarang kita ada gunung. Cikgu buat gunung kat sini. Siapa yang suka hiking tu boleh roger. Cikgu suka hiking juga ni. Okey. Jadi, ini gunung. Ini gunung. Ini laut. Ini laut. Okey, ada tiga orang. Ada tiga orang. Kita bercakap tentang latitude. Latitude ni adalah tentang ketinggian. Okey, tengok Okey, sekarang ada seorang ni dia suka hiking. Dia naik bukit. Dia tengah hiking. Hiking dekat sini, maksudnya kita panggil latitude dia dekat atas. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang dia suka memancing. Suka memancing tak ni? Tak suka tu. Okey, fishing. Dan yang terakhir, dekat sini kita bercakap tentang dia tengah swimming. Kita bercakap tentang latitude. Nampak ke gambar cikgu lukis ni dekat depan ni? Nampak ke? Nampak. Okey. Jadi kalau latitude kita anggapkan laut ni sebagai kita punya base. Kita punya tapak. Yang ni belah atas, yang ni belah bawah. Jadi bila dia berada di atas, kita nak cakap dia berada di atas. Maksudnya kita boleh cakap dia mungkinlah 100 meter ke atas. Yang tengah hiking ni kita cakap dia 100 meter ke atas. Tetapi kalau tengah fishing, dia tak ke atas, dia tak ke bawah. Jadi bermakna kita boleh cakap base dia adalah kosong. Dia tak ke atas, dia tak ke bawah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia kekal pada garis asalan. Ini kita panggil dia asalan. Dan yang ketiga, swimming. Swimming ni maksudnya apa? Dia ke bawah. Bila ke bawah, kita kena letak apa semua? 1 meter. Negatif 100 meter ke bawah. Jadi apa yang cikgu nak nampakkan dekat kamu semua? Cikgu tak nak kamu assume nilai sesuatu nilai itu positif dengan negatif nilai yang sama. Sebab apa? Sebab dia beri gambaran yang berbeza. Kalau tadi kita bercakap tentang duit, orang yang positif duit dia ada duit. Tetapi orang yang negatif duit dia tak ada duit dan dia berhutang pula. Jelas ke? Boleh faham ke antara positif dengan negatif ni? Boleh. Okey, baik. Okey. Kesilapan selalu pelajar ni, dia selalu assume benda tu sama. Jadi kita kena ingat. Nombor dia ada nilai. Nombor dia ada nilai. Boleh follow lagi lesson cikgu Okey lagi? Ke laju? Okey lagi nak dengar suara sikit. Okey lagi ke laju? Nak dengar? Okey ke? Alright. Jadi nombor ni dia ada nilai. Untuk menentukan sesuatu nilai bagi nombor, dia boleh jadi dalam keadaan positif dan dia boleh jadi dalam keadaan negatif. Jadi macam mana nak menentukan dia positif ke dia negatif? Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Tambah 5 tolak 3 tambah 7 tolak 5 tolak 5 tambah 2 tambah 3. 2. Okey. Bila kita nak menentukan nilai bagi sesuatu nombor, cara dia adalah, cikgu nak soal kamu semua. 5 ni nilai dia positif 5 ke negatif 5? Positif. Ada yang cakap negatif. Okey.
Jadi bila kita nak tengok nilai bagi sesuatu nombor, kita tengok ekor dia. Bila cikgu cakap ekor, kita tengok di belakang. Sebagai contoh, 5 ni simbol yang berada di belakang dia adalah positif 5. Bermakna 5 ni kita panggil dia positif 5. Jelas? Nak dengar suara sikit? Jelas ke tak jelas? Jelas. Mantap. Jelas. Okey. 3 ni pula. 3 ni positif 3 ke negatif 3? Negatif. Okey, pandai. 7 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Pandai. 7 ni positif. 5 ni apa 5 ni? Negatif. Negatif. Ni 5 ni? 5 lagi? Negatif. Negatif. 2 ni positif ke Positif. negatif? Positif. Pandai. 3 ni positif ke negatif? Positif. Okey, terbaik semuanya. Jadi inilah dia cara menentukan sesuatu nilai dalam nombor-nombor. Jadi ini kita baru pergi kepada kita punya nilai. Jelas ke semua? Sampai sini boleh follow lagi ke? Boleh. Inilah kita panggil dia integer. Nombor bulat. Kalau integer tu positif, kita panggil integer positif lah. Tapi kalau dia negatif, kita panggil integer negatif. Kita tak boleh samakan. Sebab dia nilai dia lain-lain. Okey, cikgu nak masuk kepada operasi ni ada semua. Cikgu nak masuk kepada operasi. Boleh ke cikgu nak masuk kepada operasi? Boleh. Alright. Jadi operasi pertama yang kita akan pergi kepada penambahan dan penolakan bagi integer. Untuk dia tambah ke, untuk dia tolak ke adalah berdasarkan dia punya simbol. Sebagai contoh, cikgu nak ada siapa-siapa nak tanya soalan setakat ni? Nak dengar suara sikit. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke setakat ni? Tak ada. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. 5 ni dia ada 2 keadaan. Dia ada 4 keadaan. Dia ada 4 keadaan. Jadi masing-masing boleh tengok. 2 keadaan. Ada orang nak masuk ke? 2 keadaan ni. Okey. 2 keadaan ni kamu dah familiar. Kenapa cikgu cakap dah familiar? Okey. Bila kamu dah familiar, bermaksud kamu daripada sekolah rendah pakai benda tu. Keadaan yang pertama adalah nombor pertama positif dan nombor kedua pun positif. Sekarang ni kalau cikgu tunjuk dekat depan, 5 kalau dia tak tunjuk nilai dia punya simbol positif ke negatif, 5 ni positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu semua. Positif. Kena ingat tu kan. Kalau dia tak tunjuk dia punya ekor, kalau dia tak tunjuk dia punya nilai, dia adalah positif. Ada faham ke semua? Faham. Okey, baik. 5 tambah 2, 7 tambah 3, positif 3 tambah 5. Sekarang ni, ini benda yang kita dah selalu nampak. Okey, 5 tambah 2 kita dapat 7. 7 tambah 3 dapat berapa semua? Nak dengar suara sikit. 10. 3 tambah 5 dapat berapa? 8. Jadi ini benda yang biasa. Yang kedua, benda yang biasa adalah positif dengan negatif. Sebagai contoh adalah kita pergi kepada positif 10 tolak 5. Benda yang biasa. 7 tolak 2. Okey. 10 tolak 5 kamu macam biasa. 10 tolak 5 dapat 5. 7 tolak 2 dapat 5. Benda ni kamu dah biasa. Tetapi benda yang baru cikgu nak tunjuk dekat kamu semua, adalah kamu boleh tengok kat depan. Tengah tengok ke ni? Nak dengar suara sikit? Dengar. Benda yang baru adalah yang kamu ramai sangat salah dekat sini adalah negatif di depan. Bila negatif di depan, selalunya student akan panik. Kenapa pula negatif dulu dekat depan?
Selalunya yang kamu dah belajar, sini positif dekat depan. Sini positif dekat depan. Tetapi dia letak negatif. Sebagai contoh dekat sini, negatif dengan positif. Negatif dengan positif, dia tulis macam ni tau. Negatif 5 tambah 2. Cikgu nak tanya kamu semua. Bila negatif 5 tambah 2, apa jawapan dia? Cikgu nak tanya. Negatif 3. Salah. Dia bukan 3. Nampak dah. Negatif Dia dah 3. boleh confuse. Negatif Negatif 3. 3. Nanti cikgu ajar cara mudah dia kan. Jadi bila dia ada negatif dekat depan ni, student akan, wih, kenapa ada negatif kat depan? Adakah kita 5 tolak 2 jadi 3? Okey, itu yang pertama cikgu. yang kamu dah confuse. Ya? Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Boleh. Tak ada. Okey. Teruskan. Nombor 4, yang ramai confuse. Di matematik ni kamu kena faham satu benda. Jalan kerja kamu tu kalau sampai satu page pun. Kalau jalan kerja kamu ada 10 kali jalan kerja. Satu nombor kamu salah letakkan nilai. Jawapan kamu, cikgu berani jamin 100% confirm salah. Sebab tu kamu kena kukuhkan dulu. Kamu punya integer positif ke negatif. Dan nombor 4 adalah negatif dengan negatif. Jadi negatif dengan negatif, negatif 3, negatif 7. Cikgu nak tanya kamu semua. Negatif 3, negatif 7 dapat berapa? Negatif Negatif 10. 10. Yeah. Negatif 10. Negatif 10. Jadi benda macam ni, yang ni negatif dekat depan. Kamu kena betul-betul fokus supaya kamu tak salah. Jelas? Boleh faham? Jelas. Boleh. Tadi cikgu tunjuk daripada awal apa yang cikgu ajar. Integer. Kita belajar tentang integer. Integer ni maksud dia adalah nombor bulat. Jadi cikgu tak pergi kepada pecahan, cikgu tak pergi kepada perpuluhan. Jadi dalam nombor bulat dia ada nilai. Nilai dia boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Kenapa kena ada positif dan kenapa kena ada negatif? Tengok cikgu wakilkan. Ini adalah contoh pertama. Ini adalah contoh kedua. Supaya kamu faham kenapa integer tu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kemudian seterusnya cikgu ajar kamu cara menentukan sesuatu nilai bagi sesuatu nombor. Jadi nak tentukan nilai bagi sesuatu nombor, kita tengok simbol dekat belakang. Kemudian kita masuk kepada operasi. Operasi penambahan dan penolakan. Okey. Cikgu stop. Cikgu rehat kejap. Sampai sini macam mana semua? Sampai sini okey ke tak okey? Sangat. Okey. 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 Jadi, cuba masing-masing komen dekat chat. Kalau jelas, tulis jelas. Kalau tak jelas, tulis tak jelas. Okey, baik. Jadi, cikgu akan pergi kepada kita punya soalan. Boleh? Nasa bagi phone. Apa Muiz? Cik. Apa? Oh, ramai jelas. Bagus. Jadi, kita akan pergi kepada kita punya soalan. Kita nak belajar tambah tolak dulu. Kita nak belajar tambah tolak dulu. Cikgu nak kamu faham tambah tolak, baru cikgu masuk darab bahagi. Sebab kalau kamu tak faham tambah tolak, macam mana kita nak pergi bahagi pula? Okey. Sekarang ni, masing-masing cikgu akan share balik cikgu punya gambar. Kita ambil nombor kecil-kecil je. Okey, jadi kita akan pergi kepada tambah tolak. Cikgu akan buat nombor 1 sampai 5, kamu buat 10 sampai 14. Nampak ke skrin cikgu share ni? Ke kamu tak nampak? Nampak. Kalau tak nampak, cikgu download kejap. Okay. Okey, Cikgu. Ya. Tulis lepas tu ambil gambar ke tulis jawapan dekat dalam chat. Tu ambil gambar. Okey. Jadi, masing-masing cikgu nak mula kepada sesi cara jawab. Boleh? Kamu fokus kejap. Cikgu jawab sampai 5, lepas tu kamu buat sampai 10 dan 14. 10 hingga 14. Boleh? Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit ni. Boleh tak boleh ni?
Boleh buat yang mana? Boleh. Okey. Boleh. Cikgu akan buat dulu. Cikgu akan buat dulu 1 sampai 5. Sebab apa? Sebab cikgu nak kamu tengok cara cikgu selesaikan. Di bila kamu faham cara cikgu selesaikan ni, kamu boleh buat semua soalan. Kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Okey. Walaupun dia ada, sekarang kita tengah belajar positif dengan negatif, negatif dengan positif. Okey. Sekarang ni, soalan nombor 1, kita ada, kejap Okey. Okey. Kejap Okey. Sekejap Cikgu tak nak kamu buat lagi. Cikgu takut ada yang dah buat dulu dah. Okey. Sekejap Cikgu akan pergi kepada satu-satu. Cikgu nak jelaskan dulu. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada sama ada dia positif ataupun negatif. Cara dia macam ni. Cikgu ajar 3 je contoh. Tengah fokus ke tak ni semua? Nak dengar suara sikit. Tengah fokus ke tak ni? Jadi sekarang ni adalah kamu tengok nombor 1 dulu. Nombor 1 tolak 2 tambah 3. Kita pergi kepada nombor dulu. Bila kamu tengok ada simbol negatif dengan positif, kamu tengok nombor 2 dengan nombor 3 mana lagi besar? Cikgu nak tanya kamu. Nombor 2 dengan nombor 3 mana lagi besar? 3. Jadi 3 tu simbol dia positif ke negatif? Positif. Jadi pastikan jawapan kamu positif. Jelas? Sampai situ boleh faham? Faham. Okey. Lepas tu disebabkan ada tolak, baru kamu tolak. 3 tolak 2. 3 tolak 2 dapat berapa? 1. Jadi jawapan dia adalah positif 1. Jelas? Jangan guna kalkulator. Jangan guna kalkulator. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Kita pergi kepada nombor 2. Tengok betul-betul. Dia ada 2 je step. Step pertama, kamu tengok nombor mana paling besar. Tapi jangan tengok dia punya positif negatif. Kita ada nombor 5 dengan nombor 8. Mana lagi besar? 5 ke 8? 8. Bila 8 lagi besar, 8 tu positif ke negatif? Positif. Pastikan salin dulu jawapan kamu positif. Jelas? Itu step pertama. Jelas? Okey, jangan guna kalkulator kita. Lepas tu baru kamu ambil yang besar tolak yang kecil. 8 tolak 5 dapat berapa? 3. Jadi jawapan dia adalah positif 3. Jelas ke semua nombor 2? Baik. Kita pergi kepada nombor 3. Tengok betul-betul. Negatif 9 tambah 7. Kita tengok dulu dia punya nombor 9 dengan 7. 9 dengan 7. Mana lagi besar? 9. 9 tu simbol dia positif ke negatif? Pastikan jawapan kamu negatif. Barulah kamu ambil yang besar tolak yang kecil. 9 tolak 7 dapat berapa? 2. Jadi jawapan dia adalah negatif 2. Jelas? Boleh faham semua? Boleh. 2 je step. Cikgu ulang 2 je step. Mula-mula kita fokus kepada nombor. Jangan fokus lagi kepada dia punya simbol. Fokus kepada nombor. Contoh kat sini 2 dengan 3. Mana lagi besar? 3. Lepas tu baru kamu pandang dia punya simbol. Oh, simbol nombor 3 ni positif. Pastikan kamu salin dulu dia punya positif. Lepas tu kamu ambil besar tolak kecil. Dah boleh buat ke nak tunjuk contoh lagi? Dah boleh buat ke nak tunjuk contoh lagi? Boleh. Dah boleh buat dah. Okey. Jadi kalau dah boleh buat, kita tengah belajar asas ni, kamu kena fokus betul-betul ya. Okey. Jadi masing-masing cikgu nak, tadi cikgu buat sampai nombor apa Nombor 3 Okey. Jadi cikgu nak kamu buat 2 je soalan. Nombor 4 dengan nombor 5. Masing-masing boleh share jawapan dekat chat masing-masing. Cikgu nak tengok sikit. Cikgu bagi 1 minit je. Cikgu bagi 1 minit je. Ah, 1 minit je. 8.35 semua berhenti jawab. Hantar mana cikgu? Dekat chat, dekat chat. Dah siap. Dah siap dah. Bagus.
Bagus. Susah ke senang sampai sini? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Sangat Senang. senang. Sangat senang. Okey, terbaik. Okey, jadi cikgu pergi kepada nombor 4. Cikgu pergi kepada nombor 4. Kita ada nombor 1 dan kita ada nombor 6. Cikgu salin balik soalan. Negatif 1 tambah 6. Okey, sekarang ni kita pergi kepada 1 dengan 6. Nombor mana lagi besar? 1 ke 6? 6. 6. Jadi 6 tu simbol dia apa? Positif ke negatif? Positif. Pastikan jawapan kamu positif. Ambil yang besar, tolak yang kecil. 6 tolak 1 dapat berapa? 5. Terbaik. Okey, kemudian kita ada negatif 8 dengan 6. Okey, kita fokus kepada nombor mana lagi besar? 8 ke 6? 8 tu simbol dia positif ke negatif? Negatif. Pastikan jawapan kamu dalam negatif. Ambil yang besar, tolak yang kecil. 8 tolak 6 dapat berapa? 2. Boleh faham ke cara nak selesaikan penambahan dan penolakan? Boleh. Okey, habis. Boleh cikgu teruskan lesson cikgu? Boleh. Alright. Jadi, masing-masing kita pergi kepada integer untuk pendarapan. Kita ambil nombor kecil je sebab kita nak faham asas. Sebab ada ramai tak faham. Kenapa positif jadi negatif? Kenapa negatif jadi positif? Yang itu pendarapan. Ada satu soalan tadi cikgu nampak kan? Ada satu soalan tadi cikgu nampak. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang kita pergi kepada pendaraban pula. Boleh follow lagi ke cikgu ni? Nak dengar suara sikit. Boleh follow lagi cikgu? Ke cikgu lagi? Boleh. Tak boleh follow bagi tahu sebab cikgu ambil contoh mudah-mudah je. Jadi untuk pendarapan, kamu kena faham dia punya formula. Formula dia tambah darab dengan tambah. Tolak darab dengan tolak. Tambah darab dengan tolak. Tolak darab dengan tambah. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tambah darab tambah, dia jadi tambah. Tolak darab tolak, dia jadi tambah. Tambah darab tolak, dia jadi tolak. Tolak darab tambah, jadi tambah. Tolak. Pening tak sampai sini? Cikgu nak tanya kamu semua. Pening ke? Kamu okey je? Okey. Jadi, kalau ada yang pening, cikgu tak boleh assume semua orang okey. Kalau ada yang pening, kamu kena ingat perubahan bagi simbol yang tambah tiba-tiba jadi tolak, tolak tiba-tiba jadi tambah, dia adalah pada pendaraban dan pembahagian. Sampai situ jelas? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jadi masing-masing boleh tengok kod-kod ada yang pening. Cikgu nak kamu kena faham bila simbol yang sama. Contoh tambah dengan tambah dan tolak dengan tolak. Dia sama. Cikgu tunjuk lagi sekali. Bila tambah dengan tambah, tolak dengan tolak. Bila dia sama, hasil dia akan jadi tambah. Jelas? Okey. Kemudian kita ada lain. Lain tu maksudnya apa? Satu tambah, satu tolak, satu tolak, satu tambah. Dia berbeza. Jadi bila dia lain, hasil dia tolak. Kalau sama, hasil dia tambah. Jelas? Okey, cikgu pergi kepada contoh. Masing-masing kena follow cikgu. Jangan tak follow pula. Okey, jadi kita akan pergi kepada nombor 10, 11, 12. Cikgu akan pergi kepada nombor 10 dulu. Jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Tengah tengok ke ni? Nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Okey, baik. Kena follow tau. Sebab cikgu pergi laju sikit. Okey, 6 tambah dalam kurungan negatif 4. Kurungan tu maksudnya apa? Darab. Ingat semua. Kurungan maksudnya adalah darab. Sekarang kita kena faham simbol darab dengan simbol. Satu tambah, satu tolak. Sama ke lain? Lain. Bila lain, hasil dia positif ke negatif? Yes. Jadi bila kamu dah selesaikan simbol, baru kamu selesaikan. 6 tolak 4 dapat berapa semua?
Dua. Terbaik. Jadi, jelas nombor 10 boleh faham? Jelas. Okey. Cikgu nak pergi kepada contoh nombor 12 pula, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, masing-masing boleh tengok kepada contoh nombor 11. Kita pergi. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada contoh nombor 11. Nombor 11, negatif 2 tambah dalam kurungan negatif 3. Okey, kita fokus kepada kurungan dulu. Tambah dengan tolak sama ke lain? Lain. Lain. Kalau lain, hasil dia apa? La. Tolak. Jadi dia akan jadi negatif 2 tolak 3. Jadi negatif 2 dengan negatif 3, bila dua-dua simbol negatif, hasil dia mesti negatif. Dia jangan confuse. Tadi positif dengan negatif, satu positif, satu negatif. Sekarang dia dua-dua negatif, hasil dia mesti negatif. Jelas? Boleh faham? Dia yang confuse dah. Okey, jadi masing-masing cikgu tunjuk. Tadi kalau dia satu positif, satu negatif. Sekarang ni cikgu nak tunjuk satu positif dan satu negatif. Contoh 3 tambah 3, 3 tambah 3. 3 ni positif, 3 ni positif, hasil dia mesti positif. 3 tambah 3 dapat berapa? 6. 6. Okey. 6. Jadi positif dengan negatif, negatif dengan negatif. Masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Negatif 3, negatif 3. Dua-dua tu sama tak simbol dia? Sama tak? Sama. Kalau sama, kamu jangan pilih mana nilai lagi besar. Kamu terus tulis negatif. Lepas tu kamu ambil apa? 3 tambah 3. 3 tambah 3 dapat berapa? 6. Jadi jawapan dia negatif 6. Boleh faham? Boleh faham? Cikgu ulang balik Kalau dia positif dengan negatif, kamu kena tengok mana satu lagi besar. Tetapi kalau simbol dia sama, tambah dengan tambah, tolak dengan tolak, kita copy sahaja simbol tu sebagai contoh. Dekat sini ada tolak, jadi jawapan dia kena ada tolak. Boleh faham semua? Boleh. Lepas tu kamu tambahkan 2 tambah 3 dapat 5. Jelas? Jelas. Okey, baik. Kita pergi kepada nombor 12. Tengok betul-betul, jangan confuse. Negatif 7 tambah dalam kurungan negatif 4. Sekarang tambah dengan tolak sama ke lain? Lain. Lain. Jadi bila lain, hasil dia apa? La. Tolak. Jadi kita akan jadi tolak 7, tolak 4. Sekarang simbol dia sama. Sini tolak, sini tolak. Jadi hasil dia apa? Positif. Negatif. Pandai. 7 tambah 4 dapat berapa? 7 tambah 4? 11. 11. Jadi kita akan dapat negatif 11. Jelas? Nombor 10, 11, 12. Jelas. Ini senang. Kita pakai tambah tolak saja. Okey. Jadi berdasarkan apa contoh yang cikgu dah terangkan tadi, cikgu nak masing-masing buat nombor 6, 7. Ini senang sangat. Okey, cikgu nak masing-masing buat nombor 16, 19, 17, 18, 19, 20. Okey, masing-masing cuba selesaikan dulu. Cikgu takut ada yang confused tadi kan? Cuba selesaikan dulu. 16, 17, 18, 19, 20. Bukan negatif 2 tu balas 3 tambah 5. Cikgu hantar mana? Dekat chat. Okay, susun. Dah siap ke Muiz? Dah siap dah? Dah.
Okey, terbaik. Okey dah, cikgu nak mula buat kat depan boleh? Okey. Kita faham integer dulu. Okey, sekarang 16. Cikgu mula buat kat depan. Boleh semua Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey. Sekarang ni simbol dia, kita tengok simbol dia. Negatif dengan negatif. Jadi sini tolak, sini pun tolak. Hasil dia kena jadi apa? Hasil dia kena jadi apa? Negatif. Negatif. Positif. Negatif. Dia bukan positif. Kalau positif tu kamu kena faham. Sebab ramai yang confuse ni kan. Negatif 2, negatif 3. Sekarang ni dia tak ada darab. Dia tak ada darab. Dia tak ada darab. Kalau dia darab, negatif 2 darab negatif 3. Tengok. Tengok perbezaan. Cikgu nak tunjuk benda ni lah sebenarnya. Okey, kalau dia tambah dengan tolak sahaja, tolak dengan tolak, hasil dia tolak. Lepas tu 2 tambah 3 dapat 5. Jelas ke semua yang ni boleh faham? Jelas. Kalau dia darab, negatif darab negatif, dia jadi apa? Simbol dia sama ke lain? Sama. Dia jadi sama. Sama jadi positif. Kemudian baru kamu darabkan 2 darab 3. 2 darab 3 dapat berapa semua? 2 darab 3 dah dapat. Dapat 6. 6. Okey, cuba masing-masing comparekan perbezaan tu. Sama ke lain? Sama ke lain? Cikgu nak tanya. Jadi dia lain. Jadi yang ini bila? Yang ni bila dia ada darab. Bila ada darab sahaja baru kita ubah simbol dia ikut formula ini. Boleh faham semua? Boleh. Kalau dia tak ada simbol darab, kamu tekan macam biasa. Contoh tolak dengan tolak. Negatif 5, negatif 8. Jadi contoh, orang tu hutang RM5. Dia pergi pula hutang balik dengan orang lain RM8. Jadi dia tetap berhutang. 5 tambah 8 dapat 13. Itu analogi je lah. Okey, nombor 17. Dapat ke semua negatif 13 tu? Dapat. Okey, baik. Nombor 18. Tolak 9, tolak 7. Dua-dua dalam keadaan tolak. Jadi bila dua-dua dalam keadaan tolak, jawapan dia kena dalam keadaan tolak ke kena dalam keadaan tambah? Tolak. Lepas tu barulah disebabkan dua-dua dalam keadaan tolak, baru kamu tambahkan. 9 tambah 7 dapat berapa semua? 16. Dapat 16. Pandai. Okey, nombor 19. Tolak 1, tolak 6. Dapat berapa semua tolak 1, tolak 6? 7. 7. Bukan. Negatif 7. Negatif 7. Kena ada negatif tu. 20. Tolak 8, tolak 6. Dapat berapa semua? Negatif 14. Negatif 14. Kamu kena ingat, bila dia ada tolak dengan tolak, tolak dengan tolak, hasil dia mesti tolak juga. Jelas? Boleh faham? Mantap. Cikgu nak dengar sikit suara ramai-ramai. Jelas ke tak jelas? Okey, baik. Okey, cikgu akan pergi kepada kalau dia ada darab pula.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan buat 2 contoh. Okey, sekarang bila ada kurungan maksudnya dia ada darab. 6 tolak dalam kurungan 4. Jadi kurungan kita ada tolak dengan tolak. Tolak dengan tolak dia sama. Bila dia sama hasil dia positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi 6 tambah 4. Dapat berapa 6 tambah 4? 10. Jelas ke? Boleh faham? Boleh faham? Okey, kita teruskan. Tolak 2, tolak 3. Kita selesaikan dulu. Kalau ada kurungan, selesaikan kurungan dulu. Okey, tolak dengan tolak. Hasil dia apa? Positif. Positif. Jadi sekarang tolak dengan tambah. Okey, kita tengok nombor 2 dengan 3. Nombor mana lagi besar? Simbol bagi 3 tu positif ke negatif? Positif. Jadi jawapan dia mesti positif. 3 tolak 2 dapat berapa? 1. Jelas ke semua? Nombor 26 boleh faham? Okey, kita pergi nombor 27. Tolak 7 tolak dalam kurungan negatif 4. Sekarang kita ada tolak dengan tolak. Tolak dengan tolak hasil dia apa? Positif. Okey, sekarang kita ada 7 dengan 4. Nombor mana lagi besar? 7 tu dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. 7 tolak dengan 4 dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3. Boleh faham semua? Boleh. Okey, cuba masing-masing selesaikan 28 dan 29. Tutup. Kotor. Kucing kak Yucin. Tapi mak Okey, cikgu bagi 1 minit je tau sebab cikgu nak masuk algebra dah. ini dah. Ya. Ada orang tanya Cikgu tengah baca chat daripada atas ni. Ramai sangat WhatsApp. Ramai sangat ni. Ya, cikgu tengah scroll satu-satu ni. Mana? Siapa tanya? Oh, okey. Boleh izinkan kita tandas kan? Okey, slay. Oh, terbaik. Okey, jadi cikgu nak teruskan. Bila nak Ya. habis? Kita habis pukul 10. Okey, cikgu nak terus kepada 28 dengan 29. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Kita tengok betul-betul soalan nombor 28 dengan 29. Cikgu mula masuk kepada pukul 9. Cikgu nak masuk algebra dah tahu. Sekarang ni cikgu tengah kukuhkan kamu punya integer. Bagi algebra tu tak pening. Kita pergi asas dia. Sebab asas ni paling penting. Sebab konsep kalau kamu kukuh, nombor tu besar macam mana pun, kamu boleh selesaikan. Kalau asas tu kamu tak kukuh, nombor tu besar ke nombor tu kecil pun, kamu tak boleh selesaikan. Faham beza tu. Okey, tolak 3 tolak dalam kurungan negatif 6. Okey, kita tengok dia ada kurungan. Kurungan bermaksudnya darab. Okey, sekarang tolak dengan tolak. Hasil dia apa? Positif. Tambah pandai. Okey, sekarang dah tak ada darab. Dah tak ada darab. Dia tinggal tambah dengan tolak. 3 dengan 6. Nombor mana lagi besar? 6. Bila 6 lagi besar, 6 tu simbol dia positif ke negatif? Positif. Jadi jawapan dia kena positif. Ambil nombor besar, tolak nombor kecil. 6 tolak 3 dapat berapa? 3. Jadi jawapan dia positif 3. Jelas ke?
Okey, kita pergi kepada nombor 29. Tolak 8, tolak 5 dalam kurungan. Okey, sekarang tolak dengan tolak hasil dia apa? Darab tu tolak. Okey, negatif. Darab negatif dia jadi positif. Okey, kita tengok 8 dengan 5. 8 dengan 5 nombor mana lagi besar? 8. 8 tu simbol dia apa? Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Ambil nombor besar tolak nombor kecil. 8 tolak 5 dapat berapa? Jadi jawapan dia negatif 3. Jelas tak ni? Lah. Okey, cikgu tak pukul 9 lagi. Cikgu nak bagi soalan lagi, boleh? Boleh. Okey, kita buat lagi soalan ya. Kita buat lagi soalan. Jadi cikgu pun terlupa dah soalan mana cikgu dah bagi, soalan mana cikgu belum bagi. Jadi kita pilih je lah soalan mana-mana ya. Okey. Jadi daripada sini cikgu nak masing-masing selesaikan beberapa soalan. Ni soalan terakhir untuk integer. Ni soalan terakhir untuk integer. Jadi pastikan betul. Boleh tak boleh? Pastikan betul ya. Okey, cikgu pun dah terlupa dah soalan apa cikgu dah bagi, soalan apa belum bagi. Okey, tapi tak apa. Kita buat je dulu Okey, jadi ada 7 soalan dekat depan, cikgu nak masing-masing selesaikan. Siapa yang boleh buat 7 soalan ni maksudnya dia dah boleh faham dah. Integer tu apa. Cikgu hantar dalam chat kan? Ya, betul. Hantar dalam chat. Muiz masuk kelas form 2 tak lepas ni? Masuk. Belajar chapter berapa form 2? Tak tahu, tak tulis Sir. Ya. Dia minta sahaja dalam 2 language sebab dia belajar dalam 2 language. Oh, 2 language. Tak ada masalah. Positif dengan negatif je. Positif dengan negatif je, jangan risau. Nanti cikgu tunjuk kadang-kadang cikgu tukar jadi tambah, kadang-kadang cikgu tukar jadi positif. Okey. Tak apa, tak jadi masalah 2 language pun. Okey, thank you, ingatkan sir. Okey, untuk form 3, kita nak belajar apa ni form 3 hari ni? Nak dengar suara sikit. Baca ke tak Telegram tu? Bab 9. Pandai bab 9. Okey, terbaik. Muiz, cikgu tak ajar lagi tau form 2, cikgu ajar form 3. Jangan terkejut. Tak ada. Tapi cikgu bahaya tahun depan. Kenapa? Kena belajar AdMed. Form 3 dah belajar AdMed dah. AdMed form 4 lah, Muiz. MRSM IGCSE start awal sikit AdMed. Ya ke? Nanti tengok cikgu habis lah nanti AdMed pula. Tak apa, boleh. Cikgu ajar AdMed juga. Okey, dah ke belum semua? Cikgu nak mula buat dekat depan. Dah semua buka. Dah, okey, cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke? Ni soalan terakhir untuk integer tau. Boleh semua? Cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok kepada soalan 21. 3 minus in bracket minus 4. Jadi dekat sini kita selesaikan dulu bracket. Okey, ada yang panggil minus. Kalau dalam bahasa Inggeris ada minus, ada negatif. Okey, cumanya cikgu biasa negatif. Jadi dekat sini kita kena faham bracket adalah maksud dia kita kena times, kita kena darab. Jadi kita bila ada bracket dalam matematik kita selesaikan bracket dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Jelas. Jadi bracket tu maksudnya adalah darab. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini? Negatif darab negatif. Negatif darab negatif hasil dia apa?
Ha, Positif. positif. Nampak dia berubah. Nampak tak? Ya, cikgu nak kamu nampak daripada sini, dia berubah jadi sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Ha, 3 tambah 7 dapat berapa? 3 tambah 7? 3 tambah 4 dapat berapa? 7. 7 lah. Ha. Jangan saya ketanda. Okey, Muiz. Okey, nombor 22. 4 tolak dalam kurungan negatif 8. Kita tengok dulu dalam kurungan. Dia tolak dengan tolak. Hasil dia apa? Tambah. Jadi 4 tambah 8. 4 tambah 8 dapat berapa? 4 tambah 8? Dapat 12. 12. Okey, kita pergi kepada nombor 23. 5 tolak dalam kurungan negatif 2. Negatif dengan negatif dalam bracket. Maksudnya kita kena times. Negatif times negatif dapat berapa? Positif. 5 tambah 2 dapat berapa? 7. Pandai. Okey, nombor 30. Negatif 1 tolak 6. Okey. Negatif 1. Kita selesaikan dulu bracket. Negatif darab negatif jadi berapa? Positif. Jadi kita tengok dekat sini kita ada 1, kita ada 6. Oh, pandai. Bagus. Tak, tapi jawab satu-satu. 1 dengan 6, nombor mana yang lagi besar? 6. 6 tu simbol dia positif ke negatif? Positif. Tulislah positif. Lepas tu kita ambil 6 tolak 1 dapat berapa? 5. Sebab itulah cara jawab dia. Jelas? Nombor 21, 22, 23 dengan 30 ni. Jelas. Kita pergi kepada nombor 13. Tolak 3 tambah tolak 6. Kita selesaikan bracket dulu. Positif darab negatif. Dia jadi apa hasil dia? Negatif. Kita kena ingat. Kalau dia lain. Cikgu nak kamu nampak. Kalau dia lain, hasil dia negatif. Kena salin formula cikgu tunjuk dekat depan ni. Jadi, bila dia lain, hasil dia negatif. Okey, tolak 3 dengan tolak 6. Dua-dua dalam keadaan tolak, dua-dua dalam keadaan negatif. Jadi, kamu tak perlu pun nak pilih simbol mana lagi besar. Jadi, dekat sini, bila dua-dua dalam keadaan negatif, kamu terletak sahaja negatif. Kemudian, kamu tambahkan 6 tambah 3 dapat 9. 6 tambah 3 dapat 9. Jelas? Nombor 13? Boleh faham? Okay. Nombor 14. Negatif 8 tambah dalam kurungan negatif 5. Positif darab negatif. Apa jawapan dia? Negatif. Bila dua-dua dalam keadaan negatif, tak perlu pun nak tengok nombor mana lagi besar. Kamu ambil terus negatif, kamu tambahkan 8 tambah 5 dapat berapa? 13. Akhir sekali negatif 1 tambah negatif 6. Positif darab negatif jadi apa semua? Negatif. Negatif. Dua-dua dalam keadaan negatif. Negatif 1 dengan negatif 6. Hasil dia kena negatif. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 6 dapat berapa? 7. Mantap. Semua jelas ke apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Okey. Jadi kalau masing-masing jelas boleh tulis dekat chat. Jelas cikgu, boleh faham cikgu. Cikgu nak tengok kalau ada kurang faham bagi tahu kat mana yang kurang faham. Kena tulis. Sangat jelas. Komen sangat jelas. Cikgu nak baca sikit. Macam mana tu dekat chat tu. Cikgu kena yes, betul. Isi kalau faham konsep. Oh, jelas. Terbaik. Sangat jelas dan faham. Jelas ke jealous? Jelas ke jealous ni? Okey. Bagus. Sangat jelas. Okey. Jadi, cikgu nak teruskan dah kepada integer. Don't worry. Terlalu jelas. Terbaik. Okey. Jadi, kita nak pergi kepada bahagian 2 pula. Kita nak belajar algebra. Boleh ke kita nak belajar algebra? Boleh. Okey, jadi algebra kita kena faham integer. Integer dulu.
Ada orang, ada student dia berkata, cikgu saya masuk kelas algebra, saya nak faham algebra je. Saya nak faham huruf je. Saya nak faham huruf, saya tak nak faham pun pasal nombor. Dia tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab dalam matematik, tulang dia nombor. Tulang dia nombor. Kalau tak faham tentang nombor, maksudnya kamu lumpuh. Okey. Jadi kena faham tentang nombor. Jadi cikgu confirmkan dekat sini, cikgu tengok dekat chat ni, masing-masing boleh faham. Cikgu kalau dua-dua negatif kena tambah. Ya Una, kita kena tambahkan. Kalau Una pening, Ramai algebra tak kuat. kalau pening, masing-masing boleh tengok tolak satu. Okey Una. Sorry, ada yang tanya cikgu Una tanya cikgu, kalau dua-dua negatif kena tambah ke? Okey, Una boleh tengok. Tolak satu. Kita cakap, ada kawan kita hutang RM1. Ada kawan yang lain hutang RM1 lagi sekali. Jadi bermakna total hutang dia apa? Hutang RM2. Sebab tu kita kena tambahkan 1 tambah 1 tu. Sebab dua-dua dalam keadaan hutang di sini. Semoga Una jelas. Okey, kita akan pergi kepada algebra. Okey. Algebra itu macam X dan Y. Cikgu nak ajar lah ni. Okey, jadi cikgu nak masuk kepada algebra. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Algebra ni dalam bahasa Arab ni kita panggil jimbaro. Jimbaro. Siapa ambil bahasa Arab dekat sini? Apa maksud jimbaro? Jabbar. Apa maksud jabbar? Algebra. Salah. Algebra ni adalah kita panggil algebra. Kita pergi kepada huruf jim, ba, ro. Ini algebra ni perkataan bahasa Arab. Saja-saja ini pengetahuan awam. Jim, ba, ro tu apa? Siapa ambil Arab? Jim, ba, ro tu apa? Ya. Apa maksud jim, ba, ro? Zirafah Zebra. dan jebbar. Yes, Hanan. Algebra ni bermaksud gunung. Gunung. Kenapa gunung? Sebab ini adalah antara orang kata pelopor bagi algebra. Algebra ni sebenarnya dia datang daripada kawasan yang bergunung. Kawasan-kawasan yang bergunung. Ini bukan zirafah. Zirafah dalam bahasa Inggeris. Kawasan yang bergunung. Kat mana yang paling banyak gunung? Cikgu nak tanya dekat dunia ni. Kat mana? Dekat Gunung Kinabalu. Dekat Arab. Kota Kinabalu pula. Kota Kinabalu satu je gunung dia. Jadi kita cakap dekat Arab. Jadi algebra ni asal dia daripada sana. Sebab tu kita ada algebra. Daripada gunung. Kenapa dipanjang lagi lah cerita dia, tapi cikgu tak nak pergi sebab cikgu ada sejam je lagi. Okey, itu just dia punya definisi. Ada orang tanya cikgu, kenapa bila dia faham algebra di power matematik? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa power algebra? Kenapa dia power algebra di power matematik? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Selesaikan soalan. Sebab dia baca. Sebab dia baca. So algebra ni ada sebab matematik. Okey, tak tepat. Banyak selesaikan Kalau soalan. kita cakap asas, nombor pun asas. Kenapa algebra ni? Kau power algebra, mesti matematik kau power. Kenapa ramai orang cakap macam tu? Kenapa? Apa relate dia? Sebab algebra paling susah. Sebab algebra asas matematik. Bukan. Sebab algebra lah yang bantu kamu selesaikan masalah. Matematik ni dicipta untuk selesaikan masalah. Sekarang untuk menyelesaikan masalah, semua orang kena faham algebra daripada form 1 sampai form 5. Form 5 tak faham algebra, kamu dah kritikal sebab kamu dah nak SPM. Okey. Jadi algebra ni dia luas. Jadi untuk hari ni cikgu akan pergi kepada asas. Sebenarnya algebra ni kalau masing-masing kelas dengan cikgu Faris lah. Cikgu, kita dah belajar benda ni daripada tadika. Contoh. 5 tambah kotak sama dengan 2. Bila cikgu cakap dalam ni kotak, cikgu nak apa? Cikgu nak cari nilai dalam kotak. Rasa-rasa berapa nilai dalam kotak tu? Cikgu nak tanya kamu semua.
Tak tahu. Tak tahu. 5 tambah nilai nombor dalam kotak sama dengan 2. Dapat berapa agak-agak? Negatif 3. Salah. Bukan negatif 3. 5 tambah berapa dapat yang kedua? 5 Oh. dapat berapa? Okey. Takut kamu pening kan? Okey. Jadi dekat sini cikgu bagi nombor besar lah. 5 tambah dalam kotak sama dengan 7. Apa dia punya jawapan? 2. 2. Cikgu terbagi contoh susah pula tadi kan. Okey, 2. Jadi, cara kamu dapatkan 2 tu adalah cara kamu selesaikan masalah. Sebenarnya cara kamu dapat 2 tu adalah cara kamu selesaikan masalah. Okey, kejap semua bagi cikgu masa, cikgu dah nak ambil bateri. Ya Punya dah masuk meja. Saya dah masuk sini. Kau dia buat lah. Okey, masing-masing boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Alright. Okey semua, kita sambung lesson kita. Jadi kita nak faham dulu apa itu algebra. Kita kena faham dulu apa itu algebra. Okey. Kita pergi kepada tadi. 5 tambah dalam kotak sama dengan 7. Kamu dapat 2 kan? Okey, 2 itulah jawapan kamu. Macam mana kamu dapat 2? Macam itulah sebenarnya cara kamu selesaikan masalah. Sebenarnya benda ni kamu dah belajar masa tadika lagi. Jadi dekat sini 5 tambah dalam kotak sama dengan 7. Kotak tu hanya ditukarkan kepada huruf sahaja. 5 tambah X sama dengan 7. Bila kita gunakan X ataupun huruf, inilah kita panggil dia sebagai algebra. Tapi kalau kamu pakai kotak, dia tak panggil algebra lagi. Bila kamu gantikan kotak dengan huruf, baru kita panggil dia algebra. Jelas ke semua? Jelas. Nak dengar suara ramai lagi. Sampai sini boleh follow lagi? Sampai sini boleh follow? Okey. Jadi algebra adalah kita menggantikan sesuatu nilai yang kita tak tahu dengan huruf. Itulah algebra. Cikgu Salin tahu nota cikgu. Algebra ni adalah menggantikan sesuatu nilai yang tidak tahu dengan huruf. Kalau orang tanya definisi algebra, inilah definisi yang paling tepat. Sampai sini dapat ke definisi cikgu ni? Dapat? Dapat. Okey. Jadi kalau orang tanya algebra, suara cikgu ni lah. Suara cikgu dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, baik. Ada yang tak dengar suara cikgu. Okey, dah tak ada. Okey. Jadi ini adalah definisi algebra. Algebra ni dalam matematik contoh, cikgu nak kamu faham. Dalam matematik, bila ada sesuatu nilai yang kita tak tahu, boleh tak cikgu gantikan dia dengan kosong? Boleh ke cikgu gantikan dia dengan kosong? Boleh. Tak boleh. Okey, sebagai contoh, 5 tambah kotak sama dengan 7. Cikgu tak tahu apa nilai dia, cikgu gantikan dia dengan kosong. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dekat situ kamu kena ingat, bila kamu tak tahu sesuatu nilai dalam matematik, jangan kamu gantikan dia dengan kosong. Ya, siapa nak tanya cikgu tu? Yang maksud algebra tu cikgu boleh ulang tak? Ni cikgu tulis. Okey.
menggantikan sesuatu nilai yang tidak tahu dengan huruf. Itu masuk algebra. Cikgu ulang kat sini ya. Cikgu tulis lawa-lawa sikit. Jadi masing-masing kena faham ni. Menggantikan sesuatu nilai yang kita tidak tahu dengan huruf. Cikgu nak masing-masing tulis ni. Tidak tahu dengan huruf. Jadi bila kamu nampak ada huruf dalam matematik, maksudnya apa? Maksudnya ada nilai yang kamu tak tahu. Jadi bila ada nilai yang kamu tak tahu, itulah masalah. Jadi masalah itulah yang kamu kena selesaikan. Sebab tu dalam matematik, dia kata apa? Power algebra, power math. Sebab dia pandai selesaikan masalah. Jadi bila dia pandai selesaikan masalah, dia boleh jawab math. Boleh faham ke? Relate tak? Boleh dah faham dah? Relation dia. Nak tanya sikit semua. Boleh faham? Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama, cikgu nak kamu betul-betul faham sebab benda ni kamu dah belajar dah sebenarnya dekat sekolah. Masa sekolah rendah kamu dah belajar dah. Kotak hanya digantikan dia dengan huruf. Jadi kita nak gantikan dengan huruf apa? Cikgu nak tanya kamu semua. Nak gantikan dengan huruf apa? Ya agak-agak Jawapan yang tepat adalah apa-apa huruf boleh. Jawapan yang tepat adalah apa-apa huruf boleh. Senang cerita, nak gantikan dengan huruf dekat sini maksudnya semua huruf boleh gantikan. Contoh 5 tambah X sama dengan 7. Kamu nak gantikan dengan 5 tambah Y sama dengan 7. Boleh. Kamu nak gantikan 5 tambah A sama dengan 7. Boleh. Kamu nak gantikan 5 tambah B sama dengan 7. Boleh. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi itulah algebra, kita menggantikan sesuatu nilai yang kita tak tahu dengan huruf. Huruf apa yang kita nak kena gantikan? Huruf apa-apa sahaja. Dia tak kisah. Dia tak semestinya X. Dia tak semestinya Y. Dia tak semestinya Z. Dia boleh daripada A sampailah Z. Ikut kamu nak ambil mana-mana huruf antara A sampai Z. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Nak dengar ramai lagi suara, sampai sini jelas ke? Jelas. Okey, terbaik. Adam, kalau Adam tak dengar suara cikgu, Adam kena restart. Cikgu cakap ni. Masuk balik. Tak apa. Okey, jadi cikgu nak terus ajar kamu cara nak selesaikan masalah ni, boleh? Ya, kena. Boleh. Nak dengar? Boleh tak boleh? Boleh. Jadi cara nak selesaikan masalah dia adalah tak pening pun, dia senang je. Kamu kena faham 4 konsep ni. Yang ni cikgu tengah tunjuk apa? Ini cikgu tengah kenal dekat kamu apa tu algebra. Sekarang cikgu ada masa tak lama dah. Cikgu nak ajar kamu cara selesaikan algebra. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu cara selesaikan algebra. Okey. Jadi cara nak selesaikan algebra dia ada 4 cara. Yang pertama, positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Yang kedua, negatif pindah ke sebelah jadi positif. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Ini adalah asas bagi algebra. Masing-masing dapat ke nota cikgu? Dapat. Okey. Jadi algebra yang kamu nak selesaikan ni adalah dia akan berada dalam persamaan. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan pergi kepada yang pertama, iaitu positif ke sebelah dia jadi negatif, dan cikgu nak pergi kepada negatif ke sebelah dia jadi positif. Cikgu gabungkan terus. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Jadi ini adalah kamu kena faham konsep dia tau. Kamu kena faham dia punya konsep dulu. Cikgu nak teruskan ni? Boleh? Boleh. Okey.
Pertama, positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Apa maksud positif pindah ke sebelah dia jadi negatif? Okey, sekarang ni mana algebra dia? Algebra dia adalah X. Jadi kamu nak cari nilai X tu. Sampai situ boleh faham? Boleh faham nak cari nilai X? Okey. Jadi sekarang dia adalah dalam keadaan persamaan. Mana persamaan dia? Ini sebab dia ada simbol sama dengan. Bila dia ada simbol sama dengan, ini dikira sebagai satu persamaan. Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Bila di dalam persamaan, kita ada dua side. Nama dia left side dengan right side. Ini adalah, kamu boleh tengok kat sini. Ini kita panggil dia left side. Ini kita panggil dia right side. Jadi left side tu belah kiri, right side tu belah kanan. Jadi apa maksud cikgu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif? Sekarang ni X tu kena tinggal seorang-seorang. Jadi bila X ni kita nak bawa dia tinggal seorang-seorang, semua orang kena biasakan penulisan yang cikgu tunjuk kat depan. Bila X ni kita nak tinggalkan seorang-seorang, 12 ni dia dekat left side, kita kena bawa dia pergi right side. Boleh faham semua? Faham. Boleh. Jadi simbol bagi 12 adalah positif. Kita tengok balik rule yang pertama, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Kamu boleh tengok. Tadi positif 12. Bila cikgu pindah ke sebelah positif tadi, dia jadi negatif 12. Sampai situ jelas? Jelas. Barulah kamu selesaikan macam integer tadi. Baru kamu selesaikan macam integer. 14 tolak 12 dapat berapa? 14 tolak 12. Jawab berapa 14 tolak 12? Jadi X sama dengan 2. Jelas? Nak lagi satu contoh? Okey. Cikgu akan bagi satu lagi contoh. Cikgu akan bagi satu lagi contoh. Masing-masing boleh tengok kepada contoh yang seterusnya. Contoh cikgu salin. Contoh cikgu salin. Jangan tak salin pula ya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni kita nak cari X ni. Jadi X ni kena tinggal seorang-seorang. Bila X ni nak tinggal seorang-seorang, 11 ni kena pindah ke sebelah. 11 ni simbol dia sebelum dipindahkan positif ke negatif? Tak nampak lah. Positif ke negatif? Positif. Kalau positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Yes, dia jadi negatif. 15 tolak 11 dapat berapa? 4. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu tunjuk last contoh terakhir. Lepas tu cikgu nak bagi kamu buat soalan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Inilah cara nak selesaikan algebra. Dia tak susah pun. Okey, jadi sekarang kita ada X. Bila kita nak selesaikan algebra, huruf tu kena tinggal seorang-seorang. Jadi 7 ni kita kena bawa dia pindah ke sebelah. Sebelum kita nak bawa dia pindah ke sebelah, kita kena define 7 ni nilai dia positif 7 ke negatif 7? Cikgu nak tanya kamu semua. Positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif 7. Jadi 10 tolak 7 dapat berapa semua? 3. Yes. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan yang cikgu tunjuk. Ya, cikgu? Ada orang nak masuk, tak boleh masuk. Cikgu. Sebab saya dah buat semua masuk, cikgu. Kejap semua. Tak ada cikgu, semua dah masuk cikgu. Okey. Sorry. Ada orang tak dapat masuk tadi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan bagi 3 soalan. 3 soalan boleh ke banyak? Boleh. Boleh kan? Okey. Jadi ni soalan ni dekat belah bawah. Cikgu tengah susun. Sorry ya, cikgu Faris tadi. A, B, C. Buat soalan A, B, C. Lepas dah dapat, masing-masing share jawapan dekat chat. A apa jawapan dia? B apa jawapan dia? C apa jawapan dia? Boleh share dekat chat.
Dah dapat dah. Azhar lajunya. Buat terus ABC. ABC. Hafal laju. Bagus. Senang ke susah? Cikgu nak tanya kamu semua. Senang ke susah? Senang je. Ini konsep yang pertama. Ini konsep yang pertama. Cikgu bagi masa 1 minit. Masing-masing boleh selesaikan. Kena faham positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ya, pandai semua. Betul. Macam tu lah. Okey. Jadi, kita akan pergi dah kepada penyelesaian untuk soalan A, B, C dekat depan. Boleh cikgu nak pergi? Boleh cikgu nak selesaikan? Boleh. Kita akan pergi kepada soalan A, B, C. Okey. Yang pertama kita pergi kepada soalan A. Soalan A dekat sini kita nak tinggalkan X ni seorang-seorang. Jadi bila kita nak tinggalkan X ni seorang-seorang, dia ada nombor 10 dekat sebelah X ni. 10 kita kena bawa pindah dia ke sebelah. Sebelum 10 ni dibawa pindah ke sebelah, nilai 10 ni positif 10 ke negatif 10? Positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Itulah maksud cikgu. Jadi 14 tolak 10 dapat berapa semua? 3. 4. Okay, habis dah A kita. Okey, kita pergi kepada soalan B. 5 tambah dengan X. Jadi kita ada X dekat sini. Bila kita ada X, kita nak pastikan X tu tinggal seorang-seorang. Jadi 5 kita kena bawa dia pindah ke sebelah. 5 ni positif 5 ke negatif 5? 5, yes. 5 sebelum dia pindah adalah positif 5. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi berapa? Negatif 5. 9 tolak 5 kita dapat 4. Jelas? Pandai. Okey, C. X tambah 2 sama dengan 10. Jadi kita nak cari nilai X. Jadi kita ada 2. 2 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. 10 tolak 2 kita dapat 8. Yang semua cikgu tunjuk dekat depan adalah tentang positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Boleh faham semua sampai sini? Okay. Boleh follow? Okey. Jadi untuk yang pertama cikgu dah ajar, iaitu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ini yang pertama. Okey, cikgu nak terus dah kepada yang kedua, negatif pindah ke sebelah jadi positif pula. Dia terbalik pula. Boleh? Cikgu nak pergi? Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi kita akan pergi kepada daripada negatif dia jadi positif. Dia senang je. Kamu kena detect sebelum pindah apa simbol dia. Jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan beberapa contoh. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 5. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 5. Jadi, yang tadi sempat salin tak ni? Sempat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada, kita ada X ni tolak 3 sama dengan 2. Jadi bila kita nak tinggalkan X ni seorang-seorang, kita ada nombor 3. Nombor 3 ni kita kena bawa pindah ke sebelah. Sebelum kita nak bawa pindahkan dia ke sebelah, kita kena faham simbol apa dia sebelum dia pindahkan. Negatif 3 ke positif 3? Cikgu nak tanya kamu semua ni. Positif ke negatif? Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Tengok. Yes. Dia jadilah positif 3. Jadi 2 tambah 3 dapat berapa?
5. Jawab apa? 5. Itulah cara dia. Tu cara dia. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Lepas tu kamu cuba buat pula. Okey, sekarang X tolak 9 sama dengan 1. Jadi, cikgu ulang. Kamu nak kena cari nilai X ni. Bila kamu nak cari nilai X, kamu kena pindahkan 9 ke sebelah. 9 ni sebelum dia pindah ke sebelah, kalau kamu nak tengok apa simbol dia, kamu kena tengok simbol dekat belakang. Ini negatif. Maksudnya 9 ni dalam keadaan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Yeah. Jadi 1 negatif 9 dekat belah kiri, bila kita bawa dia ke kanan dia jadi positif 9. 1 tambah 9 kita dapat 10. Itu cara nak selesaikan dia. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey. Jadi cikgu akan bagi kamu beberapa soalan. Masing-masing boleh cuba selesaikan soalan berikut. Ini soalan pertama, ini soalan kedua, dan akhir sekali negatif 6. Nombor 3 dah selesaikan. Okey, belum. Okey. Jadi akhir sekali soalan dekat sini. Ini adalah soalan A, ini B, ini C. Okey, cuba masing-masing selesaikan. Soalan A kita, soalan B kita, dan soalan C kita. Cuba selesaikan. Jadi kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, jangan diam, tanya. Tanya. Cikgu okey je nak jawab. Okey, rasa-rasa boleh selesaikan tak tu ABC tu? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Okey, buka hujung. Mana soalan ni? Ni kat depan ni. ABC. Cuba selesaikan ABC. Kita kena ingat, tadi positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Sekarang dia terbalik, negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Yo, lajunya. Wow, lajunya jawab. Okey, bagus. Muiz dapat buat tak Muiz? 12, 11. Baik. Abang tengok dia kacau akak lagi. Tak kacau. Adik dah jawab soalan dah. Sebab tadi kacau akak. Kacau tu. Yeay. I only passion. You make me happy. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, cikgu nak selesaikan dah dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A, B, C di hadapan. Soalan A, B, C di hadapan. Kita akan menjawab kepada soalan A dulu. Kita kena ingat flow dia. Bila kita nampak huruf, kita nak kena cari huruf tu berapa. Jadi cara nak cari huruf tu berapa adalah kamu kena tinggalkan huruf tu seorang-seorang. Jadi sebelah huruf ni dia ada nombor 10. 10 ni bila kita nak tinggalkan X ni seorang-seorang, 10 kita kena bawa pindah dia ke sebelah. Jadi nak bawa pindah dia ke sebelah bukan saja-saja. Kamu kena faham rule dia. Jadi bila 10 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. 2 tambah 10 kita dapat 12. Jelas ke semua untuk A tu? Boleh faham?
Okey, bagus. Jadi kita pergi pula kepada B. Ada X dekat sini. Jadi kita kena bawa pindahkan 3 ke sebelah. 3 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. 8 tambah 3 dapat berapa? 11. 11. Okey, habis. Last. Last. Okey, jadi masing-masing bila kita nak selesaikan soalan ni, negatif 5. Negatif 5 pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif 5. Jadi 6 tambah 5 kamu dapat X tu adalah 11. Nampak? Inilah cara nak cari X. Inilah cara nak cari nilai bagi huruf tu. Sampai sini boleh follow lagi ke? Nak dengar suara sikit boleh follow ke? Boleh. Itulah cara dia. Susah ke senang nak dengar suara sikit? Susah ke senang ni? Okey, bagus. Jadi kita akan pergi kepada lagi 2 rule. Kita ada lagi 2 rule ni. Cikgu ada setengah jam ni. Tak lama tau setengah jam ni. Okey. Jadi kamu kena faham bila kamu nak selesaikan algebra, kamu dah belajar positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Yang ni dah belajar. Kita pergi kepada yang ketiga. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Okey. Darab nak pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Yang ni cikgu kena jelaskan sedikit beberapa perkara. Yang pertama sekali kamu kena tahu bila dia dalam keadaan darab. Bila dia dalam keadaan darab, kamu kena salin nota cikgu ni. Dia dalam keadaan darab adalah apabila nombor dan huruf duduk sebelah-sebelah. Boleh faham semua? Boleh. Sebagai contoh, cikgu letak 2X. Dia duduk sebelah-sebelah. Nombor 2 duduk sebelah X. Jadi bila nombor 2 duduk sebelah X, nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, bermakna sebenarnya dia dibaca dalam keadaan 2 darab X. Boleh faham semua? Boleh. Kalau cikgu cakap 7A. 7 ni dia duduk sebelah A. Tanpa ada apa-apa dekat tengah-tengah dia. Kalau kamu tengah 7 tambah A ni bukan darab. Ini positif. Tapi 7 ni betul-betul sebelah dia tu huruf. Jadi 7 darab dengan A. Dibaca dalam keadaan 7A. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Last. Tengok ni. 5Y. 5 ni darab pindah. 5 ni darab dengan Y. Kenapa cikgu cakap 5 darab dengan Y? Sebab bila dia darab, nombor tu betul-betul duduk dekat sebelah dia. Jelas? Boleh faham ke? Okey, baik. Ni nota dulu. Cikgu bagi nota. Ni salin tau nota ni. Okey, bahagi pula. Okey, bahagi ni pula kita dah masuk kepada tingkatan bahagi. Kita akan letak dia dalam keadaan pecahan. Dalam pecahan kita ada 2 bahagian, satu belah atas, satu belah bawah. Jadi nombor yang kita nak pindahkan, kita mesti letak dia dekat belah bawah. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan contoh. Cikgu akan tunjukkan contoh. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan contoh. Okey, kita pergi kepada soalan 1. 3x sama dengan 12. Bila cikgu nak cari 3 tu, bila cikgu nak cari nilai x, bila cikgu nak cari nilai x, dia ada nombor 3 dekat sebelah ni. Bila nombor 3 dekat sebelah ni, nombor 3 ni cikgu kena pindah ke sebelah.
Tapi bila cikgu tengok nombor 3 ni, X sama dengan sebelah 12. dia betul-betul X. Dibahagi oleh Jadi 3. dia dalam keadaan darab. Boleh faham semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi ni macam mana? Dia jadi macam ni. X sama dengan X sama dengan 12 per 3. Buat dalam keadaan pecahan, dan pastikan 3 tu dekat belah bawah. Nombor yang kita pindahkan darab tu dia duduk dekat belah bawah. Jelas? Boleh faham semua? Jelas. Jadi baru kamu selesaikan 12 bahagi 3 dapat berapa? Nak dengar sikit. 12 bahagi 3 dapat berapa? Pandai. Kita dapat 4. Okey, ini contoh pertama. Cikgu pergi kepada contoh kedua. Ya, cikgu pergi kepada adik siapa tengah marah tu? Adik siapa tengah marah tu? Marahnya takut cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua dekat sini adalah kita nak X ni duduk seorang-seorang. Tetapi dia ada nombor 5. 5 ni bila X nak duduk seorang-seorang, 5 tu kena pindah lah. Jadi bila nombor dengan huruf, dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab. Dia dalam keadaan apa semua? Nak dengar suara sikit. Dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bahagi ni bila kamu nak pindahkan dia ke sebelah, dia mesti dalam keadaan pecahan. Jadi 45 per dengan 5. Nombor yang kamu kena alih tu mesti duduk dekat belah bawah. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? 45 bahagi dengan 5 dapat berapa? 9. Selesai. Jadi dekat sini cikgu nak kamu buat beberapa soalan. Boleh? Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada 3 soalan macam biasalah. Okey. Jadi kamu kena tu ikut jalan masa kamu nak selesaikan ni, kena ikut jalan kerja cikgu tau. Jangan tak ikut pula tau. Kena ikut jalan kerja cikgu. Cikgu lek. Cikgu okey ke semua? Cikgu okey ke semua? Okey. B, C. Okey, sekarang cuba selesaikan soalan A, B, C. Ikut jalan kerja cikgu tunjuk. Dah siap? Macam biasa, tulis jawapan dekat chat. Tulis jawapan dekat chat. Dah balik aku main dah. Dah ikut dah. Dah. Laju. Dah. Kita cakap. Dia tidak pukul apa semalam. Bagus. Pun gila. Okey, sekejap semua. Mic lah weh. Okey, dah. Cikgu nak mula selesaikan dekat depan. Boleh ke? Dah. Okey. Jadi sebenarnya hari ni basic tau. Esok kamu akan masuk kepada advance yang mana kamu kena faham tentang like terms dengan unlike terms. Lepas tu kamu akan selesaikan soalan lain lah. Senang je. Tak like advance pun. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada soalan A, B, C dekat depan ni. Boleh ke? Boleh tak boleh? Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan A. 10x sama dengan 110. Jadi nilai yang kamu nak kena cari adalah huruf X. Jadi 10 ni dia duduk sebelah X. 10 bila kita nak pindah ke sebelah, dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Jadi Bahagi. Jadi kita kena ingat bahagi tu mesti dalam keadaan pecahan.
Jadi 110 per dengan 10. 10 tu mesti duduk dekat belah bawah. Jadi 110 per dengan 10. Maksudnya 110 bahagi dengan 10. Kita dapat 11. Jelas ke semua itu? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, B. Sama juga. B ni ada X. Jadi 9 ni kita kena pindah ke sebelah. Jadi darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 36 bahagi dengan 9 dapat berapa semua? 4. Itu jawapan dia. Okey, C. C. Kita kena pindahkan 7. 7 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Dan pastikan nombor yang kamu kena pindahkan dia dalam keadaan pecahan dan dia mesti duduk belah bawah. Jelas ke semua? Jelas? 56 per 7. Masing-masing tekan kalkulator. 56 bahagi 7 dapat berapa? Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Inilah dia. Tambah jadi tolak. Dah ajar. Tolak jadi tambah. Dah ajar. Darab jadi bahagi. Dah ajar. Sekarang cikgu nak ajar bahagi. Yang terakhir ni. Kita dah nak habis dah kelas kita. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab pula. Ni yang terakhir. Boleh ke masing-masing fokus ni? Nak dengar suara sikit boleh? Alright. Jadi masing-masing nanti kita nak selfie sikit boleh ke semua? Kita nak selfie sikit sebelum habis kelas. Boleh. Okay. Jangan keluar lagi tau. Jangan keluar lagi. Okey, kita kena selfie lah. Kita nak buat kenangan ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Bahagi ni macam tadi. Kalau kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi. Kalau darab, cikgu bagi nota ni. Kalau dia dalam keadaan darab, kamu kena faham nota cikgu. Dia dalam keadaan sebelah-sebelah. Itu kalau darab. Tapi kalau bahagi, dia dalam keadaan pecahan. Boleh faham semua? Boleh. Bila kamu nampak je dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Itulah. Itu je. Bahagi jadi dia senang je. Okey, sebagai contoh, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Lepas ni cikgu nak test power masing-masing. Cikgu nak test power masing-masing. Jadi masing-masing boleh tengok. X per 9 sama dengan 8. Jadi kita nak cari nilai X. Kita nak kena pindahkan nombor 9. Kamu nampak tak dia dalam keadaan pecahan ni? Nak tanya sikit. Nampak ke dia dalam keadaan pecahan ni? Nampak. Kalau dia dalam keadaan pecahan, dia sebenarnya dalam keadaan bahagi. Jadi 9 ni dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Yes, dia akan jadi 8 darab dengan 9. Jadi 8 darab dengan 9, kamu tekan je lah kalkulator kalau kamu tak hafal. Dekat situ kamu akan dapat 72. Jelas? Jelas. Okey, bagus. Jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Cikgu akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Okey. Jadi kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Bila kita nak cari nilai X, 7 ni kita kena alih ke sebelah. Bila kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, maksudnya bila kamu dalam keadaan pecahan, 7 ni dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Dia jadilah 8 darab dengan 7. 8 darab 7 kita dapat 56. Jelas ke? Susah ke senang ni? Nak dengar suara sikit. Susah ke senang? Okey. Jadi kalau senang, cuba buat dulu beberapa soalan yang cikgu bagi dekat depan. Cuba buat dulu. Ada 2 soalan cikgu bagi dekat depan. Cikgu bagi dia A dan B. Cuba selesaikan. Dah siap dah? Dah siap.
Okey. Lepas ni cikgu nak bagi soalan kebat. Siapa boleh buat dia power. Siapa boleh buat dia power. Dah siap tulis dekat chat. lagi lagu lagi. Enam 3:18. Okey, dah ke cikgu nak buat dah? Jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Cikgu nak kamu faham ni. Lepas ni cikgu nak bagi soalan kebat. Siapa boleh selesaikan dia power. Okey, jadi dekat sini macam biasalah cikgu nak kena pindahkan 7. 9 darab dengan 7 cikgu dapat 63. Dapat tak 63 macam cikgu dapat kat depan ni soalan A? Dapat. 6 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3 darab 6. 3 darab 6 dapat 18. Dapat tak macam cikgu dapat kat depan ni? Selesai kelas kita hari ni. Tapi cikgu nak tutup kelas kita dengan beberapa soalan kebat. Okey, darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada nombor yang bersebelahan. Dia bersebelahan. Okey, kalau bahagi macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi? Dalam bentuk Pandai. Jadi masing-masing cikgu nak cuba selesaikan soalan 2 soalan dekat depan ni. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ni lah soalan ni. Cikgu tutup kelas kita dengan 2 soalan terakhir. Cikgu tutup kelas kita dengan 2 soalan terakhir. Soalan 19 dengan soalan 18. Apa ni? Boom. Saya dah dapat jawapan. Dah dapat? dapat cikgu, dah dapat. Dah. Dapat. Dapat dah. Betul tak? Betul tak? Tunggu. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Lepas tu cikgu nak tutup dah kelas kita. Siapa dapat buat dia power. Kejap cikgu pergi tangan sekejap. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Dah habis cuba belum? Alright. Jadi siapa yang dapat kan? Cikgu nak masing-masing komen tau. Kalau dapat sama, tulis dapat sama dekat chat tau. Cikgu nak tengok tau. Cikgu nak tengok berapa yang dapat. Ada yang lain-lain ni jawapan ni. Ada 21, ada 8, 16, ada 21. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Ini adalah tentang pengukuhan darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okey, soalan pertama. Kita ada 5x/2. Dia bila ada 2, bila ada x, kita nak tinggalkan x ni seorang-seorang. Nak alih mana dulu? Darab ke bahagi? Cikgu nak tanya. Darab ke bahagi nak alih dulu? Bahagi. Ya, kamu kena hilangkan pecahan dulu. Bila kamu nak hilang, sebab tu ada dapat jawapan lain-lain. Jadi cara yang betul dia adalah kamu kena hilangkan pecahan. 2 ni dalam keadaan bahagi-bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa?
Darab. Darab. 20 darab dengan 2. 20 darab 2 kita dapat 40. Selesai. 5 dengan X. 5 dengan X. Nombor dia duduk dekat sebelah-sebelah. Jadi bila cikgu nak pindahkan 5. 5 ni dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 40 bahagi 5 dapat berapa semua? 8. Inilah jawapan dia. Bagus. Ramai dapat 8. Tapi kalau siapa dapat 2 salah tau. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. 3x per 4. Kita nak alih mana dulu? Kita nak alih 3 dulu ke kita nak alih 4 dulu? 4. 4 ni adalah bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Jadi kita akan dapat 12 darab dengan 4. Kita selesaikan 12 darab 4 kita dapat 48. 3 ni darab. Darab pula, kalau darab pula, darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Pandai. 8 bahagi 3 kita dapat 16. Okey, tepuk sikit ramai yang dapat. Okey, bagus. Jadi ini adalah asas bagi algebra, iaitu kita kalau dekat sini kita panggil dia one step equation. Dia algebra ni dia ada luas lagi lah. Kita ada two step equation, kita ada multi step equation. Tetapi kalau orang tu dia sangkut langkah pertama, langkah kedua dia terjatuh. Jadi itulah yang kita nak buat hari ni. Kita nak kukuhkan langkah pertama. Jelas ke semua hari ni? Boleh faham ke apa cikgu ajar ni? Jelas. Okey, cuba masing-masing komen dekat chat. Kalau jelas dan faham bagi tahu cikgu. Jelas ke? Faham ke? Macam mana semua ni? Faham cikgu. Oh ya ke? Alhamdulillah. Faham. Okey, sangat faham. Baik, nampak ke anak cikgu ni? Faham. Okey. Kita lebih faham. Jadi, cikgu akan buat rumusan lah. Cikgu akan buat rumusan. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada rumusan. Lepas tu, habis rumusan, kita tutup kelas kita. Kita selfie sikit. Boleh ke kita nak selfie? Boleh. Kita nak selfie sikit lah. Okey, sebelum kita nak habiskan kelas kita, kita nak selfie sikit. Oh, jelas, faham, terbaik semuanya. Oh, bagus. Sekejap Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kita punya kelas di hadapan. Jadi, untuk algebra, kamu kena faham integer. Sebab kalau kamu alih, kamu boleh alih. Tapi kamu tak boleh selesaikan tambah ke, tolak ke, darab bahagi. Kamu still akan dapat jawapan yang salah. Sebab tu cikgu ajar integer dulu. Jadi dekat integer ni, cikgu pergi kepada nombor bulat lah. Kita pergi kepada nombor bulat. Ada positif, ada negatif. Jadi fokus kita dekat sini adalah untuk membezakan nombor tu positif dengan nombor tu negatif sahaja. Jadi lepas kita dah faham positif negatif, baru kita masuk kepada algebra. Ini kita buat latihan. Sebelum cikgu masuk algebra, cikgu tak terus kepada algebra tau. Cikgu jelaskan dulu apa tu algebra dan sebagainya. Lepas tu kita pergi kita fahamkan 4 rule ni. Ni rule penting. Esok siapa tak faham rule ni disangkut tau. Siapa yang tak faham, tengok balik rakaman kelas. Nanti cikgu send. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Kena faham rule ni. Semua jelas kan rule ni kan? 4 rule ni. Jelas. Okey. Dekat sini cikgu pergi kepada tambah jadi tolak, lepas tu tolak jadi tambah, darab jadi bahagi dan akhir sekali bahagi jadi darab. Macam mana semua? Okey tak okey? Ni nak dengar suara sikit ni. Okey tak okey? Okey. Bagi soalan hebat tu. Jadi macam mana? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Cikgu bagi soalan kebat tu boleh? Bagi soalan kebat, nak soalan lagi? Nak soalan lagi nanti cikgu send dalam grup, okey?
Okey. Nah, Okey, boleh. Alright. Okey, jadi Komen semua terbaik. kita selfie answer sikit. semua yang soalan tu. Yang mana? Yang mana? Terima kasih cikgu. Semua Eh, soalan jawapan Okey. soalan kebat. PDF tu cikgu. Jawapan soalan kebat. Cikgu kata nak selfie. Oh, jawapan soalan kebat 8 dengan 16. 8 dengan 16. Ya. Yes, 8 dengan 16. Okey, jadi masing-masing kita selfie sikit. 1, 2, 3. Okey. Sekejap, cikgu nak ambil gambar. Kadang-kadang pun cikgu tak dapat. 1, 2, 3. Okey. Jadi sampai situ sahaja kelas kita. Cikgu, tak nampak sangat muka cikgu. Cikgu gelap ni. Gelap. Alah, ya ke? Nampaklah. Ya. Okey, kamu pun boleh selfie. Nanti saya dalam grup tau. Okey, jadi sampai situ sahaja. Maaf salah silap daripada cikgu kalau ada apa-apa masalah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Go. Terima kasih Okey, cikgu. sama. Bye. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Apa-apa. Asyik ke.